Kita kembali dalam Malaysia hari ini untuk bercerita lebih lanjut tentang bagaimana nak melestarikan ekonomi ketika krisis pandemik COVID-19 ini. Saya bersama dengan tamu istimewa kali pertama di Sri Pentas. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Perkanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Ya, terima kasih sudi bersama kami. Alhamdulillah. Dalam kesibukan, terima kasih meluangkan masa bersama dengan kami. Secara umumlah sebagai permulaan ni, Datuk Seri antara menteri yang paling sibuk untuk mengendalikan situasi ini dari aspek ekonomi terutamanya. Melihat situasi pandemik ini dari perspektif ekonomi. Ya. Well, sebenarnya pastinya krisis kesihatan yang kita hadapi hari ini ada kesan kepada ekonomi negara. Namun kerajaan pada hari ini sedang bersungguh-sungguh bukan saja menangani krisis kesihatan akibat COVID-19, tetapi juga apa yang kita lihat hari ini, ekonomi amat terkesan di kalangan peniaga kecil, PKS dan setiap sektor dalam masyarakat. Maka perkara ini harus diimbangi bagaimana kita dapat membendung penularan COVID-19. Pada masa yang sama kita juga harus meletakkan kesiapsiagaan masyarakat perniagaan dan pekerja kita untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi ini satu perimbangan yang saya kira sukar tetapi perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Dengan perhatian yang diberikan untuk mengimbangi ini satu tugas yang sangat sukar dan dimulakan dengan pengumuman pakej rancangan prihatin. Kemudian semalam Perdana Menteri mengumumkan lagi pakej rancangan prihatin tambahan untuk golongan SME atau PKS dan juga peniaga mikro. Jadi pengimbangan ini sejauh mana ia mampu untuk mula memberi rangsangan kepada pergerakan ekonomi, sebab sebelum ini kita melihat lebih kepada individu ataupun orang awam yang menerima suntikan kewangan untuk survival. Jadi selepas ini peringkat seterusnya ini bagaimana Datuk Seri melihat? Walaupun sebelum ini kerajaan memberikan perhatian kepada suntikan fiskal kepada rakyat yang berjumlah 25 bilion ringgit. Kalau kita lihat kali ini kerajaan juga memberikan perhatian kepada golongan sektor M40, bukan saja B40. Kalau kita teliti bantuan prihatin nasional yang berjumlah 10 bilion itu, 4 juta isi rumah akan mendapat RM1,600 seorang. Satu keluarga lah. Manakala 1.1 juta lagi iaitu golongan M40 akan mendapat RM1,000 setiap keluarga. Ini bermakna ada 5.1 juta isi rumah di Malaysia yang mewakili 70% daripada isi rumah dalam negara. Dan ini memberikan satu suntikan kepada permintaan domestik di mana golongan ini termasuk pelajar yang juga mendapat bantuan 270 juta, pemandu taksi, e-hailing, pesara dan juga golongan yang memerlukan perhatian. Kesemua ini sebenarnya akan membantu PKS kita dalam sektor perkhidmatan. Jadi sebenarnya bantuan ini mewakili memberikan manfaat kepada semua pihak. Dalam konteks perniagaan, sudah tentulah golongan PKS ini satu kumpulan yang amat penting kerana mereka menjadi tunjang utama dalam ekonomi Malaysia. Dan kalau kita lihat pada hari ini, sektor PKS ini menyumbang 70% kepada pekerjaan dan 3.8% kepada KDNK negara. Ini satu jumlah yang signifikan yang perlu diberikan perhatian kerana sekiranya 1% PKS gagal, kita akan menyaksikan kehilangan pekerjaan sejumlah 60,000 pekerja. Dan ianya memberikan kesan kepada ekonomi Malaysia penurunan sebanyak 0.6%. Sebab itulah kerajaan sekali lagi dalam pakej rancangan ekonomi prihatin tambahan ini memberikan perhatian kepada golongan SME. Ini secara serius. Kita juga harus mengambil maklum kerana dalam negara ini terdapat 907,000 SME yang berdaftar. Namun 77% daripada kumpulan ini adalah mikro, perusahaan yang kecil. Dan 21% adalah perusahaan yang tingkat atas kecil.
maka kita telah meningkatkan peruntukan program bantuan upah ini, subsidi upah daripada 5.9 bilion ringgit kepada 13.8 bilion ringgit. Dan ini menjadikan satu jumlah yang amat besar untuk memberikan perhatian kepada segmen ataupun sektor PKS ini. Kerana hari ini mereka agak terancam memandangkan mereka tidak ada pendapatan, perniagaan mereka terpaksa dihentikan, tetapi kos-kos tetap seperti gaji, sewa, utility itu perlu dibayar. Maka kerajaan yang prihatin kepada rakyat dan masyarakat perniagaan, kita memberikan bantuan ataupun program upah ini supaya dapat memudahkan aliran tunai bagi PKS khususnya yang di peringkat mikro dan kecil, dan dalam tempoh PKP dan juga pasca PKP nanti kita mengharapkan mereka dapat meneruskan operasi perniagaan mereka, pada masa yang sama menjamin pekerjaan bagi pekerja-pekerja kita. Baik. Sokongan untuk golongan PKS dan juga peniaga kecil ini telah pun diperlihatkan dalam pembentangan pakej rancangan ekonomi di peringkat awal terlebih dahulu. Dan kemudian adanya tambahan. Kenapa perlunya dibuat penilaian semula? Kenapa di awal itu tidak terus diberikan yang ideal, nilai yang ideal? Ya, semua langkah ini pun kita harus melihat kepada keupayaan fiskal negara. Kerana kita tidak mahu membebankan keuangan di peringkat persekutuan. Namun sebagai kerajaan yang peduli kepada masyarakat perniagaan, peniaga-peniaga kecil khususnya, kita membuka ruang untuk mendengar pandangan mereka. Dan daripada maklum balas yang kita terima, mereka menyatakan ada keperluan untuk kerajaan menyemak semula program subsidi upah ini kerana RM600 itu dikatakan terlalu kecil. Pada hari ini upah bagi pekerja tempatan agak tinggi, di antara RM1,800 sehingga RM3,500 seorang. Maka dengan subsidi RM600 ini mereka merasakan terlalu kecil dan akan membebankan aliran tunai bagi syarikat-syarikat berkenaan. Sebab itulah setelah mendengar pandangan mereka dan kita rasa ini satu pandangan yang baik yang harus dipertimbangkan, kerajaan semalam memutuskan untuk meningkatkan program ini kepada tambahan sebanyak 13.8 bilion ringgit, dan ini akan memberikan kelegaan kepada banyak peniaga-peniaga kecil di bawah sana, khususnya PKS kita. Ya. Adakah ini juga bersifat tunggu dan lihat kesannya dalam tempoh beberapa, barangkali sebulan dua sebelum adanya penilaian semula, ataupun ini setakat ini yang boleh kerajaan berikan? Setakat ini kita merasakan bantuan ini sekurang-kurangnya dapat memudahkan aliran tunai syarikat-syarikat yang berkenaan, termasuk menjamin pekerja-pekerja tersebut terus dapat bekerja. Sebab itu antara program yang kita nyatakan semalam yang diumumkan oleh Perdana Menteri ialah supaya ada perbincangan di antara majikan dengan pekerja untuk memberikan pilihan sama ada mereka boleh mengambil option cuti tanpa gaji ataupun menerima potongan gaji asalkan mereka dikekalkan pekerja-pekerja tersebut. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mahu melihat pekerja-pekerja kita dibuang dan hilang pendapatan. Bukan saja dalam tempoh PKP ini, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kita dapat menggilap potensi pekerja-pekerja kita selepas tempoh PKP. Jadi bagi kerajaan, kita merasakan bantuan yang berjumlah 260 bilion hari ini mewakili 18% daripada KDNK negara itu, sekurang-kurangnya dapat menyediakan aliran tunai bagi syarikat-syarikat kecil yang ada pada hari ini. Kalau boleh saya nak tanya Datuk Sri, dari atas kapasiti portfolio Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, situasi Malaysia ini dan hubung kaitnya dengan dunia yang turut merasai impak daripada pandemik ini, bagaimana kita mengendalikan, sebab banyak sektor terencat ataupun terjejas, pelancongan, pembekalan dan sebagainya?
Saya kira kita harus belajar daripada pengalaman yang amat sukar yang bukan sahaja dialami oleh Malaysia tetapi seluruh dunia. Sebab itu saya tekankan sebelum ini, apabila kita menyaksikan ada pertembungan di antara dua kuasa ekonomi dunia, kita jangan lemah semangat, kerana bagi saya inilah peluang Malaysia untuk mengangkat negara kita supaya lebih kompetitif, mempunyai daya saing yang kuat, daya tahan, dengan memastikan pasaran buruh kita ini antara pasaran buruh yang mahir, yang berketerampilan, yang dapat mendakap teknologi-teknologi baru. Kerana kalau kita lihat di kalangan negara-negara ASEAN sahaja, pasarannya sudah cukup besar. Kita ada 650 juta rakyat di kalangan negara-negara ASEAN. Mengapa tidak kita memperkukuhkan hubungan dan rantaian ekonomi di kalangan negara-negara ASEAN? Dan saya kira Malaysia sudah bersedia untuk meletakkan kedudukan Malaysia ini di tahap yang lebih baik di pandangan pasaran antarabangsa. Yang keduanya, saya kira kita tidak harus terlalu bergantung kepada pasaran global. Malaysia sebelum ini memang menerima banyak pelaburan luar ataupun FDI. Itu satu perkara yang baik dilakukan untuk mewujudkan pekerjaan dan membawa teknologi baru dalam Malaysia. Tetapi tumpuan hari ini kita juga harus memperkukuhkan domestic investment, kerana kita mempunyai banyak bahan-bahan mentah yang boleh ditambah nilai sebelum kita ekspor ke pasaran di peringkat global. Jadi kapasiti itu harus bersedia daripada sekarang. Tenaga kerja kita mesti bersedia dengan teknologi-teknologi baru. Hari ini kita lihat bagaimana kita menghadapi sedikit kesukaran untuk menyalurkan bantuan kerana masalah data. Mengapa tidak kita menggunakan teknologi-teknologi baru untuk digitalize our data dan juga digitalize our economy, supaya persaingan di masa depan itu kita dapat tangani dengan lebih bersedia untuk negara kita. Ya, kita bercakap tentang revolusi industri 4.0 sebelumnya diwar-warkan oleh kerajaan, dan tadi juga seorang penanalisis menyebutkan tentang ini masa yang sesuai, blessing in disguise untuk kita mula menggerakkan teknologi pendigitalan ini. Jadi dalam kita melihat hikmah di sebalik kejadian pandemik ini, sejauh mana Datuk Sri melihat segala yang kita perolehi dari segi capaian data dan juga keperluan untuk memperoleh maklumat dan menyampaikan maklumat ini untuk mengawal selia situasi ini menggunakan teknologi sedia ada ini, boleh kita tingkatkan lagi? Ya, saya sering memberi contoh pertanian. Sektor pertanian sebenarnya satu sektor yang bagi saya penting untuk meningkatkan keupayaan ekonomi negara. Hari ini Malaysia mengimport produk-produk makanan terlalu besar. Pada tahun 2018 kita mengimport 51 bilion ringgit. Dan bahan makanan yang kita import ini sebahagian besarnya boleh kita dapati dalam negara kalau kita ada kapasiti ataupun kita menggunakan teknologi-teknologi baru. Sebab itu sebelum ini pun ketika saya di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, saya telah mencadangkan supaya pekebun-pekebun kita harus menerima hakikat mereka harus menggunakan pendekatan baru. Teknologi-teknologi ini pastinya dapat meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan efisiensi pekebun-pekebun kita, sama ada mereka petani ataupun nelayan, dan kita ada banyak teknologi seperti robot, automation, big data, AI yang sebenarnya bukanlah sukar untuk kita mendakap teknologi ini, khususnya di kalangan anak-anak muda. Sekarang ini kebanyakan mereka sudah meninggalkan kampung halaman kerana mencari pekerjaan di bandar. Saya yakin anak-anak muda ini lebih mudah untuk mendakap teknologi-teknologi baru. Dan sekiranya kita memberikan dukungan dan bantuan kepada petani-petani kita, saya percaya anak-anak muda ini boleh kekal di kampung halaman mereka untuk membangunkan tanah-tanah di kampung tersebut yang
cukup subur dengan penggunaan teknologi-teknologi baru. Jadi sebenarnya kita ada potensi yang cukup besar kerana tenaga kerja kita, anak muda kita adalah antara yang mempunyai keupayaan untuk terlibat secara langsung dalam pendekatan baru ini. Okey, dan seboleh-bolehnya kita tidak mahu adanya kebergantungan yang terlalu berat kepada kuasa-kuasa besar. Jadi misal kata sekarang kita melihat dua situasi yang ekstrim, satu di negara China yang sudah memperlihatkan penurunan kes COVID dan nampak sudah positif. Manakala di Amerika Syarikat pula keadaan sebaliknya. Jadi bagaimana kita melihat situasi ini dan impaknya kepada Malaysia dari segi kawalan krisis ini? Saya kira rakyat Malaysia juga bersetuju. Kita bersyukur kerana pegawai-pegawai anggota perkhidmatan awam kita, khususnya dalam konteks ini Kementerian Kesihatan, adalah mereka yang cukup profesional dan bertanggungjawab untuk membantu negara dan rakyat menangani penularan pandemik ataupun COVID-19 ini. Dan saya kira masyarakat dunia hari ini telah mengiktiraf bahawa Malaysia mempunyai keupayaan untuk menangani wabak COVID-19 dan Malaysia telah dipilih antara negara yang akan menjalankan beberapa ujian untuk mencipta vaksin dalam menangani wabak ini. Dan saya kira ini satu pengiktirafan yang cukup membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia dan saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia yang berupaya memberikan satu khidmat yang baik. Yang keduanya kita lihat perkhidmatan kesihatan negara juga antara yang terbaik pada hari ini. Walaupun sebelum ini kita meremehkan keupayaan kita sendiri, tapi hari ini terbukti Malaysia mempunyai perkhidmatan kesihatan antara yang terbaik dan dapat mengawal dan membendung penularan ini. Jadi ini antara contoh yang membuktikan apabila kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dengan satu tekad dan azam baru, dunia akan mengiktiraf dan kita telah membuktikan dalam suasana yang getir ini. Ya, baik, akhir sekali Datuk Seri, pesanan kepada rakyat Malaysia dengan ada pakej rangsangan prihatin ini bukan hanya untuk mengisi perut dan juga meletakkan makanan di atas meja, tetapi juga sebenarnya untuk merangsang ekonomi. Apa yang boleh diperkatakan dari segi segala suntikan dan juga insentif yang diberikan ini untuk merangsangkan ekonomi sebenarnya? Ya, saya menyeru kepada setiap rakyat Malaysia supaya mengambil iktibar daripada apa yang kita hadapi pada hari ini. Ini adalah satu suasana yang amat sukar dan getir yang tidak pernah berlaku dalam negara kita dan juga di peringkat dunia. Namun sekiranya kita mempunyai keazaman, kesungguhan dan tekun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita di mana peringkat sekalipun, insya-Allah kita dapat tanganinya secara bersama. Sama ada ianya seorang petani, sama ada seorang pemandu taksi, seorang guru, pesara, pegawai ataupun peniaga, kita harus bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan penularan wabak COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik. Saya mengharapkan rakyat dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam tempoh PKP ini, kerana hanya dengan duduk di rumah dan mematuhi arahan-arahan daripada Kementerian Kesihatan, kita dapat melihat dan dapat meredakan peningkatan kes. Dan nampaknya semalam buat kali pertama recovery case itu melebihi daripada kes baru. Dan ini satu perkembangan yang positif dan saya mendoakan agar kita dapat tangani ini dengan lebih baik dalam masa yang terdekat ini. Ya, mudah-mudahan. Datuk Seri, terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas bersama dengan kerajaan untuk menangani situasi ini dengan sebaik-baiknya. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri bersama dengan kita dalam Malaysia hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.